Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Luqman bin Maksin dan sahabat saya Ustaz Fadlullah Amin bin Ahmad daripada College Universiti Islam Perlis UIPS akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Kitab-kitab tafsir dalam pengajian ta'mir di institusi masjid di Perlis, kajian tinjauan. Kajian ini akan memerihalkan tentang kitab-kitab tafsir yang diguna pakai dalam pengajian tafsir dengan meninjau 5 buah masjid daerah di Perlis dan menganalisa pendapat jemaah masjid yang menghadiri kuliah pengajian yang disediakan. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif berbentuk temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Alhamdulillah, dapatan kajian menunjukkan keberkesanan kuliah pengajian tafsir di institusi masjid di Perlis berada pada tahap yang positif dari sudut pemilihan kitab-kitab tafsir dan kesesuaiannya dengan tahap kemampuan jemaah masjid serta sambutan jemaah terhadap kitab tafsir yang diajar. Kajian ini diharap dapat menyuntik minat keterlibatan masyarakat untuk mendalami makna Al-Quran Al-Karim yang merupakan sumber pensyariatan yang utama di dalam Islam. Berdasarkan daripada tinjauan penulis terhadap kajian-kajian lepas, tidak terdapat kajian yang mengkhususkan tentang kitab-kitab tafsir Al-Quran dalam pengajian ta'mir di institusi masjid di Perlis. Kajian-kajian terdapat lebih tertumpu kepada metodologi pengajian tafsir Al-Quran, lebih menyentuh tentang silibus dan kitab yang digunakan tetapi tidak tertumpu dalam pengajian ta'mir di institusi masjid, ataupun sekiranya berkaitan tentang pengajian ta'mir tetapi tidak tertumpu kepada kitab-kitab tafsir. Berdasarkan kajian kami, terdapat 6 buah kitab tafsir yang menjadi silibus pengajian tafsir di masjid-masjid Perlis. Yang pertama, kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan yang lebih dikenali dengan Tafsir As-Sa'di. Yang kedua, Tafsir Al-Quran Al-Azim ataupun lebih dikenali dengan Tafsir Ibn Kathir. Yang ketiga, At-Tafsir Al-Munir fi Aqidah wa Syariah wal Manhaj yang lebih dikenali dengan Tafsir Al-Munir. Dan yang keempat, Tafsir Juz' Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Yang kelima, Tafsir Al-Azhar ataupun lebih dikenali dengan Tafsir Hamka. Dan yang keenam, Safwatut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Seterusnya kita ingin melihat dengan lebih dekat dari sudut metodologi penulisan tafsir-tafsir ini. Tafsir yang pertama, Tafsir Ibn Kathir yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah yang wafat pada tahun 774 Hijrah. Tafsir ini termasuk di dalam kategori tafsir bil ma'thur, bahkan boleh dikatakan antara tafsir yang terkenal dan terbaik di dalam kategori ini, di mana penulis memulakan tafsir ayat dengan bahasa yang mudah sebelum mentafsirkan ayat dengan Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan juga tabi'in. Ada kalanya penulis akan mentarjih antara pendapat tafsir, mengkritik riwayat tafsir dan Israiliyat serta membawakan perbincangan fiqh apabila berkaitan ayat-ayat hukum. Seterusnya, Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di yang wafat pada tahun 1376 Hijrah, di mana tujuan penulisan tafsir ini ialah untuk mendekatkan kefahaman makna Al-Quran Al-Karim kepada pembaca tanpa mengira perbezaan latar belakang mereka. Tafsir ini menggunakan laras bahasa yang mudah, jelas dan ringkas. Bahkan penulis sentiasa mengelak daripada terkeluar daripada topik perbincangan yang utama atau menukilkan daripada riwayat Israiliyat. Penulis tafsir ini mengambil pendekatan metodologi salaf dalam persoalan akidah, berusaha menjelaskan perkara adab dan akhlak serta faedah istinbat dakwah dan tarbiyah yang disebut secara ringkas. Seterusnya, Tafsir Hamka. Sumber penafsiran bagi tafsir ini ialah Al-Quran, hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in, riwayat dari kitab tafsir mu'tabar seperti Mafatihul Ghaib dan Al-Manar serta syair-syair seperti syair Muhammad Iqbal. Tafsir ini ditulis dalam bentuk pemikiran dengan metod tahdili. Bahkan gaya penulisannya pula bercorak sastra kemasyarakatan dan sangat jelas ia tampil dengan warna budaya sosial Indonesia yang sangat kental dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran.
Seterusnya tafsir Juz' Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Tafsir ini asalnya adalah merupakan himpunan tafsir yang disampaikan oleh beliau dalam kelas pengajian umum, di mana penulis menyatakan makna ayat secara umum dengan pendekatan yang mudah dan bersesuaian dengan tahap pendengar yang terdiri daripada orang-orang awam. Tafsir ini adalah sangat mirip dengan pendekatan guru beliau di dalam tafsir As-Sa'di. Seterusnya At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Syariah wal Manhaj, yang lebih dikenali dengan tafsir Al-Munir. Tujuan tafsir ini ditulis ialah untuk mengikat individu muslim dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ikatan ilmu yang kukuh. Tafsir ini menghimpunkan antara al-ma'thur dan al-ma'qul serta keterangan asbab nuzul dan i'rab yang membantu menjelaskan makna ayat dengan memilih pendapat yang paling hampir dengan kebenaran. Penulis juga menyatakan bahawa beliau dengan semampu mungkin akan mengupas tafsir ini dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Seterusnya yang terakhir, Safwatu At-Tafasir, di mana antara kekuatan tafsir ini ialah persembahannya yang kemas, sumbernya yang pelbagai dan mengikut kesesuaian sudut kajian yang dibincangkan serta mencakupi banyak cabang ilmu yang menjadikan tafsir ini sebagai sebuah kitab tafsir yang ringkas tetapi lengkap. Bahkan penulis sentiasa mendahulukan tafsir Al-Ma'thur berbanding tafsir Ar-Ra'i, di samping beliau menggunakan akalnya dalam mengharmonikan antara jenis-jenis tafsir ini. Baik, sekarang kita ingin melihat dari sudut demografi guru takmir Perlis di dalam pengajian kitab tafsir ini. Dari sudut latar belakang pendidikan boleh dikatakan kesemuanya datang daripada pengajian Islam, mempunyai kelulusan sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dan ada yang memiliki ijazah sarjana lanjutan, sama ada daripada institusi dalam negara ataupun luar negara seperti Universiti Al-Azhar di Mesir, Universiti Al-Iman di Yaman, dan terdapat juga Universiti Tripoli di Libya. Dari segi pentauliahan, kesemua mereka memiliki tauliah mengajar agama Islam Negeri Perlis yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, di mana mereka diberikan penempatan di institusi masjid dan surau dan berubah-ubah juga dari semasa ke semasa. Berdasarkan dapatan kami, berikut adalah analisis kajian terhadap kitab-kitab tafsir yang dapat kita lihat. Yang pertama, dari sudut faktor pemilihan dan kesesuaian kitab tafsir ini, kesemua kitab tafsir ini adalah mengikut silibus pengajaran Negeri Perlis dan bersesuaian dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis. Kitab-kitab ini adalah kitab tafsir yang muktabar, ringkas dan mudah difahami. Dan yang ketiga, kesesuaian kandungan kitab pengajian ini dengan realiti masyarakat setempat. Dan yang terakhir, tenaga pengajar mempunyai asas bahasa Arab yang kukuh serta kemahiran berinteraksi dengan kitab-kitab tafsir yang baik. Seperti mana yang dapat kita lihat, boleh dikatakan kesemua kitab-kitab tafsir ini adalah kitab tafsir berbahasa Arab, namun para pengajar mampu menghuraikan dan mensyarahkan ke dalam bahasa Melayu dengan baik. Dari segi sambutan jemaah, kami mendapati jemaah memberi sambutan yang sangat baik dan sangat memberangsangkan. Dan mungkin antara sebabnya adalah kitab tafsir ini adalah kitab tafsir yang diyakini isi kandungannya dan sangat bersesuaian dengan tahap kefahaman ahli jemaah masjid. Begitu juga tenaga pengajar adalah terdiri daripada kalangan mereka yang berpengalaman dan berjaya menarik minat para jemaah. Jadi secara kesimpulannya dapat kita lihat dari 4 perkara. Yang pertama, guru takmir mempunyai latar pendidikan agama yang baik, memiliki tauliah mengajar agama Negeri Perlis serta berkemahiran dalam memastikan keberkesanan pengajian tafsir di institusi masjid. Dari sudut pemilihan kitab tafsir, ia adalah mengikut silibus pengajian takmir dan telah mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Mufti Negeri Perlis, di mana ciri-ciri utama daripada kitab ini adalah kitab yang muktabar, ringkas, mudah dan bersesuaian dengan tahap kemampuan jemaah masjid. Dari segi metodologi pengajaran tafsir pula, ia adalah berdasarkan syarahan ayat, berdasarkan satu kitab yang telah dipilih dengan sokongan rujukan kitab-kitab tafsir yang lain. Dan yang terakhir, dari sudut sambutan dan penerimaan jemaah,
apa yang kami dapati adalah sangat baik dan merangsangkan seterusnya mampu menyuntik minat masyarakat untuk mendalami makna Al-Quran Al-Karim yang betul dan tepat. Jadi sekadar itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.